ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, kerana dengan limpah kurnia nikmat iman dan Islamnya, dapat lagi kita pada pagi ini Allah bangunkan kita, dan setelah Allah matikan kita seketika, dan menunaikan kefarduan pertama di awal pagi, iaitu solat fardu subuh. Dan difahamkan sebelum ni ada qiyamul lail, betul? Qiyamul lail, siapa pergi qiyamul lail tadi? Siapa bangun semayang qiyamul lail? Tak, dia tak main surau tak apalah, dia semayang dekat dom 2 rakaat tahajud. Siapa bangun? Angkat tangan. Tadi rasa macam ramai depan ni. Angkat je tangan, tak apa lah, jangan malu lah. Kan memang tadi semua tak ada tau ni. Angkat je tangan, Allah jangan malu lah. 1, 2 orang lah. Wih gila, depan tadi aku tengok siapa dia. Dia pasif lagi ni, pagi-pagi biasalah, ketat sikit mulut kan. Okey, tak apa, bagus. Tadi abang sampai, panggil abang lah no. Abang sampai tadi, nampak ramai perempuan duduk belakang ni ramai. Masuk-masuk pun lelaki ramai tadi ni. Menunaikan qiyamul lail, bagus. Salah satu ciri pemuda yang bagus, dia bangun qiyam. Okey, itu satulah. Seterusnya memperkenalkan dirilah sikit noh. Duk cakap-cakap mampu depan ni, duk buat pala macam mic dia sendiri kan. Siapa dia Mamat ni kan? Nama diberi Afifi Saleh bin Abdul Rahman. Afifi Saleh bin Abdul Rahman lah. SPM tahun 2011, baru je lagi 2011. Kira junior lagi daripada alumni ni, abang-abang lah. Abang-abang dan adik-adik yang saya hormati sekalian. SMKAK Kedah, Magong. Siapa bisa dengar nama sekolah tu? Angkat tangan. Uish, apa ni duk keluar ni memang tak keluar. Macam mana apa ni? Lah, jangan ketat sangat, relax je. Kita sempoi-sempoi je. Afifi Saleh bin Abdul Rahman kini melanjutkan pelajaran, bakal bulan 9 ni naik tahun 3 Usuluddin Usuluddin Yarmouk, kuliah syariah. Taib, dah kenal sikit noh. Tak perlu kenal banyak-banyak noh. Twitter nantilah Twitter cerita belakang lah. Kita buat Twitter juga. Okey. Sebelum tu nak tanya juga, sekolah ni memang perempuan ramai dari lelaki ke? Lelaki ramai dari perempuan ke? Sama banyak sekolah teknik ni? Macam mana? Perempuan ramai? Nasib baik. Kalau lelaki ramai dari perempuan tapi surau banyak ni, parahlah sikit kan. Okey, tak apa, perempuan ramai, sebab tu perempuan ramai belakang ni subuh. Okey, tak apa, bagus. Sebelum saya mula juga, mana? Ujung tu dengar tak? Abang doang pakai baju turquoise baju. Dengar tak? Dengar noh? Dengar kan? Abang-abang Faisi belakang tu pun dengar kan? Cantik kan? Okey. Kakak-kakak, adik-adik belakang tu dengar tak? Tak? Dengar tak? Kalau dengar angkat tangan. Dengar tak apalah. Okey, dengar. Okey, tak apa. Bismillah. Jadi insya-Allah pagi ni tak ada apa sangat pun. Tak ada tazkirah apa sangat pun. Cuma datang ni, orang kata, bila kata tazkirah, ada bahasa Arab tak kos ni? Masjid ni pula. Sekolah ni ada kos bahasa Arab tak? Tak ada langsung lah. Tapi siapa yang form 3, form 4 dia baru masuk sini? Ke semua daripada form 1? Ke semua form 4? Oh, malunya aku, ya Allah. Okey, tak apalah, tazkirah. Okey, yang dinamakan tazkirah ni daripada perkataan zukira, memperingati, ataupun kita berkongsi, saling mengingat kan. Ni bukan nak bagi ceramah pun, bukannya ceramah subuh apa pun, tak ada apalah. Kita tazkirah, saling memperingati. Saya pun senang lupa, kamu semua pun senang lupa. Jadi kita sama-sama memperingati. InsyaAllah pagi ni tak ada apa-apa pun adik-adik, abang-abang yang saya hormati sekalian. Cuma ingin berkongsi 1-2 perkara berkenaan dengan diri kita. Kita sebagai hamba, apa tugasan kita, bagaimana nak menjadi seorang pelajar yang berjaya. Itu saja. Okey. Apa lagi? Jadi diberikan tajuk bebas sebenarnya sampai pukul sebelum pukul 7 sebenarnya. Tak apa, saya buat sebelum tu lagi 6.30. Wih, ni lah 6.30 dah, bohong bah. 6, sebelum pukul 7 lah insya-Allah habis. Sebelum pukul 7 insya-Allah. Saya keluar pukul 4 pagi tadi. Pukul 4, bohong 4 pagi. Bangun pukul 4 pagi, keluar pukul 5 daripada Sungai Petani drive. Nak bagi ceramah apa gambar ni? Rumah kat Sungai Petani, nak abang je lah.
Bikin apa lah bagi apa ni? Drive Ustaz Zainal lah abang. Katanya Ustaz Zainal ada tak? Tak ada. Ustaz Zainal tak mari kot. Apa kenal Ustaz Zainal kan? Apa panggil dia Ustaz Zainal agak ah? Okey. Apa dia? Kau apa ada nama gelaran kat dia? Kau boleh kira apa ni? Aku pun duduk sekolah agak dulu. Okey. Okay, jadi bagi apa kat ampo ni? Sampai depan tu Google lah Sat. Google, kantoi lah pakai Syekh Google. Tak ada lah kan. Lepas tu abang teringat satu dua perkara yang abang dapat waktu Ramadan baru ni. Abang nak bagi kongsi sikit kat adik-adik semua. Yang pertamanya, sebelum kita pergi ke main topik bagaimana nak menjadi seorang mukmin yang berjaya, seorang pelajar yang berjaya ni, abang kongsikan kalam Luqmanul Hakim. Siapa kenal Luqmanul Hakim? Siapa masa dengar nama Luqmanul Hakim? Selain daripada nama kawan lah. Biasa tak? Dengar. Luqmanul Hakim siapa dia? Hamba Allah, Nabi. Hamba Allah yang baik, betul tak? Ada dirakamkan cerita dalam Al-Quran, betul tak? Betul, okey. There we go. Muslimat pun jangan diam saja. Tak apa, nak respon boleh. Okey. Luqmanul Hakim ni tidaklah diceritakan secara detail siapakah dia dan di zaman manakah dia. Tetapi ulama-ulama mentafsirkan, dia ni duduk zaman ni. Tak apa. That doesn't matter. Cakap putih sikit noh. Tak kisahlah. Tetapi apa yang penting, apa nasihat-nasihat yang diberi. Okey. Luqmanul Hakim memberikan satu mutiara kata yang sangat cantik. Yang sangat cantik. Dia kata, Luqmanul Hakim kata apa? Ingat dua, lupa dua. Ingat dua, lupa dua, jaga dua perkara. Ingat dua perkara, lupa dua perkara, jaga dua perkara. Apa dia? Ingat dua, lupa dua, jaga dua. Yang pertama kali Luqmanul Hakim kata apa? Ingat dua. Ingat kepada Allah dan ingat kepada mati. Ingat kepada Allah dan ingat kepada mati. Ingat kepada Allah macam mana? Macam mana yang kata ingat kepada Allah? Suara ni kuat kah hampa yang slow? Macam mana? Beribadat pada dia lagi? Tak cukup? Lagi? Zikir? Lagi? Macam mana? Okey, yang dikatakan ingat kepada Allah ni, patuh kepada perintah dia dan jauhi segala larangan. Simple, tu je. Dan itulah fundamental, ayat lagi, fundamental of taqwa. Itulah asas, itulah ciri-ciri utama taqwa. Allah suruh buat ABC, kita buat ABC. Tak perlu nak deny apa-apa. Allah kata jangan buat ABC, kita pun jangan buat ABC. Itulah ingat kepada Allah. Kalau kita beribadat 1000 tahun sekalipun, kalau Allah kata jangan buat tu, jangan buat tu, kita buat juga, tak guna. Tidak. Kita beribadat, mak suruh pergi beli sayur je depan tu, kat kedai acong tu, tak mau lah, jadi kita tak ingat pada Allah lagi, tak cukup ingat lagi. Simple. Yang kedua, ingat pada mati. Ingat pada mati ni payah sikit, saya pun payah. Ingat pada Allah tu mungkin senang, walaupun payah juga. Ingat pada mati ni cukup payah. Sebab kalau kita tak ingat pada Allah, confirm kita tak ingat pada mati. Betul tak? Ingat pada mati tu macam mana? Dah bersedia belum nak mati? Walaupun kita dah ada 5 soalan spot, betul tak? Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu, sampai ila akhirih. Dah ada dah soalan tu nak jawab macam mana. Tapi yang menjawab tu iman kita, betul? Dan perbuatan kita tu tak semestinya mengingatkan kita kepada mati. Itu masalah dia. Kita ada ingkar cakap Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita tak ingat kepada mati. Lah ni pun tak ingat mati. Saya duduk bercakap ni pun tak ingat mati. Kok lepas ni saya mati ke? Bawa kereta tadi, pecuk, lewat dia ni pukul 5 baru bertolak kan. 14, 15, 14, 15. Highway sorang-sorang gelap kan. Kalau tayar pecah, orang tabak paku ke, memang mati aku lah, terbabas lepas tu kan. Taubat lah. 14 gila pecah tayar. Tak terbalik kereta. Ingat mati. Seterusnya Luqmanul Hakim kata, lupa dua. Tadi ingat dua, betul tak? Ingat dua, ingat Allah, ingat mati, betul? Lupa dua. Yang pertama, lupakan kebaikan kita kepada orang. Yang kedua, lupakan keburukan orang pada kita. Yang pertama, lupakan kebaikan kita pada orang. Ini mudah. Kadang-kadang kita buat baik kan, kita tak pernah ingat kan, kita buat baik kat orang kan. Kau ingat tak? Kau dah ungkit tak?
Kan, duk sedekah katalah. Surau ni kan. Surau ni lah. Kata Pak Imam kata kita sedekah lah seorang RM5 nak buah ekon. Seorang RM5 buah ekon. Boleh lah. Seorang RM5 buah ekon kan, siapa cikgu mau. Tahu-tahu ekon tu tak boleh guna atas mayang ya. Time kita nak cilok prep tu, nak duduk tani tak boleh. Kata aku bayar RM5 nak beli ekon ni, aku ada share aku dalam ni, takkan aku tak boleh guna. Lupa kebaikan kita pada orang, lupa. Yang kedua, hak ni payah. Lupakan keburukan orang pada kita. Orang buat naya, orang buat DJ kita kan. Boleh kau sebut DJ tau ni? Boleh no? Hampa nak mencarut bawah no? Astagfirullahaladzim. Anak nak mencarut sebenarnya. Orang nak buat DJ kita, buat naya kat kita. Payah lupa lah. Taubat payah lupa. Aku lu umur 5 tahun aku ingat lagi ada parut tani orang tolak aku ni basikal. Wajab ni. Kan? Lupakan keburukan orang pada kita. Orang buat apa pun lupakanlah. Kan? Orang katalah, kita ada dengar orang kata sedangkan Nabi pun ampunkan umatnya. Itu Nabi. Memanglah kalau Nabi pun buat, takkan kita tak buat. Nabi tu dah confirm syurga dah. Itu cerita dia. Jangan duk kata dia tu Nabi. Betul? Jadi maafkan keburukan orang pada kita. Lupakanlah keburukan orang pada kita. Ni payah sikit. Kan? Ini orang kata dari tu dia ada mai. Gua je lah, melawak sikit. Kan? Lupakan keburukan orang pada kita. Kan? Orang nak buat salah apa kat kita ni. Kan? Awak berusaha rotan tu. Tu rotan lah. Baik. Baik. Ya kan rotan tu. Aku pun takut. Okay. Sambung. Lupakan keburukan, kejahatan orang pada kita ni. Kan? Ini adalah masalah hati. Kalau kita ingat, kalau ulama berkata, kalau kita ni duk ingat keburukan orang pada kita ni, masalah kita ada masalah hati. Hati kita tak bersih. Nah. Nabi SAW ketika dia menyebarkan dakwah ni, orang buat macam-macam kat dia. Betul tak? Orang buat macam-macam kat dia, orang lempak ti kat dia, orang tak rajang sepak dia, orang cekek dia dalam solat. Bila jadi Fathul Mekah, pembukaan Mekah tu, Nabi masuk tu, Nabi dia naik orang tak? Tak ada kan? Itu Nabi. Tak, memanglah. Sebab Nabi lah kita kena buat. Sebab Nabi lah kita kena buat. Dia dah confirm syurga dah, kita tak confirm lagi. Siapa kita tak mau maafkan orang? Dan tenang jiwa seseorang yang memaafkan orang lain. Tak percaya cuba. Okey. Dan akhir sekali, jaga dua perkara. Nombor Hakim kata jaga dua. Tadi ingat dua, lupa dua, jaga dua. Jaga dua ni apa? Jagalah mata. Ni penting. Terutamanya remaja. Saya pun masih remaja. Umur baru masuk kepala dua. Jagalah mata. Apa yang dimasukkan dengan jaga mata? Kalau dalam Luqman Hakim ni, matan panjang dia kata jagalah mata ketika di rumah orang. Tu Luqman Hakim lah kata. Jaga mata di rumah, maksudnya apa? Contoh raya kan? Raya tak habis kan? Tak habis ya? Okay. Raya kita pergi duduk bayar rumah orang kan? Kalau jenis kita ni duk usah motor tu. Kalau motor kawan kan, naik 125. Dia bertukar blok sikit kan. So motor 5. Duk usah. Dusha tu tak apa lagi, tak apalah kalau kau tu pakai 125, kena dia pakai motor AF5 lah. Kita pakai motor 125, duk ada pakai ni lah, duk sembang kat sekolah, cakap. Duk kutuk orang. Masuk perempuan dapok. Dapok dah agak. Masuk tukar tengok tirai. Ui, tirai baru. Tak apalah kawan tu tirai baru kan. Kita kena beli baru dia. Satu contoh. Satu lagi, kalau tirai kau tu tak tukar-tukar pun. Dia ni miskin ke apa? Kedekut gila tak mau tukar. Duk kata, mata tu jaga kat rumah orang. Jangan duk tengok apa-apa. Itu kata dia. Untuk konteks kita remaja ni, mata tu jaga. Apa faham tak mata jaga macam mana? Perempuan lalu kat depan, apa tengok mana? Bergelak je. Perempuan lalu tak apa. Perempuan lalu pakai jubah elok tak apa. Kata lekor tak apa. Perempuan lalu pakai short track tengok. Baju dia singkat. Apa tengok mana? Jaga mata adik-adik. Masalah remaja sekarang ni, mata ni ya Allah. Dari mata betul lah cakap orang. Bari mata turun ke hati. Memang hati sungguh lah. Nafsu tu kan. Jaga. Bila kita kadang-kadang jahat orang kapiak ni jahat. Yang YouTube tu orang kapiak punya kan.
Ada orang Islam punya YouTube, dok nah. Kan? Kadang-kadang kita dok buka video saya saja, dok cari video. Tak cari video kan. Tahu dekat tepi tu, kan? Ada banyak tab link kan, baku kan. Thumbnail tu kan. Dia keluar benda-benda tak elok. Mata jaga. Senang je. Orang bila dah YouTube ni bukan orang Islam punya, hak depa punya. Depa nak bubuh hak semua hak tak elok tepi tu pun boleh. Setting ah, benda boleh setting. Kan? Benda boleh setting begitu. Jaga mata. Apa fahamlah jaga mata tu. Aku tak nak syarah lah macam-macam. Yang seterusnya, jaga hati ketika solat. Luqman Hakim kata, jaga hati ketika solat. Hak ni pun payah. Hak ni pun payah. Saya pun payah nak buat. Sebab tu saya bagi kat adik-adik supaya saya pun duk teringat, aku duk cakap kat orang, takkan aku tak buat. Jaga hati ketika solat. Duk solat tadi ni, saya baca pendek ke panjang tadi? Boleh lah. Pendek lah. Dia ingat nak baca sejadah tadi kan, tapi bukan hari Jumaat tu. Kata baca sejadah, tobat lampau maki aku kan. Ish, lamanya mayang. Jaga hati ketika solat. Hati ni jangan nak fikir apa-apa. Kan? Allah peruntukkan kita masa 24 jam hidup. 24 jam hidup. Allah minta kita semayang 5 kali je sehari. 5 kali tu, satu waktu 5 minit semayang. Takkan tak boleh buat? 5 kali 5? 25 minit Allah nak minta kita spend untuk dia. Sedangkan Allah bagi kita pinjam oksigen 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 31 hari sebulan. Takkan tak boleh? Boleh tak? Semayang tu fokus, jangan diingat benda lain. Dan diingatkan jugalah kan kepada imam-imam kan, kalau siapa lepas ni jadi imam, janganlah bantai pergi baca Al-Baqarah kan. Aku pun hilang khusyuk semayang kan. Pada kadar kemampuan kita. Nah, kan? Pada kadar kemampuan kita. Kalau kita rasa kita semayang tu baca Al-Fatihah saja pun dah boleh khusyuk, cukup. Macam mana cara nak bagi khusyuk solat? First step mudah. Macam mana cara nak bagi khusyuk solat? Faham? Faham maksud? Simple lah. Pergi buka. Pergi mengaji dengan ustaz. Apa maksud Al-Fatihah? Apa tafsiran surah Al-Fatihah? Cukup. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kan? Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kan? Faham makna? Itu pun dah simple lah. Dah cukup dah. Yang kedua, kalau nak kata khusyuk tu, semayang tu, faham tu, boleh menitis air mata tu. Menitis air mata tu pun dah, oh itu dah top lah. Kan? Siapa yang menitiskan air mata dia ketika solat tu, api neraka tak jejak dia, tak sentuh dia. Tetapi jika ibu mengalirkan air mata kerana kita, kerana perbuatan jahat kita, that's the problem. Jangan buat. Tu sedikit. Apa dah lah ni tau. Ni banyak lagi masa. Okey, ni baru mukadimah. Hampa tension. Aku duduk berhenti panjang, baru mukadimah. Tak ada lah, itu kira perkongsian, tak sekira. Dan seterusnya adik-adik, abang-abang yang saya kasih sekalian. Okey, daripada tidur lah. Okey. Lepas ni kan, kalau saya sebut Nabi SAW, selawat boleh? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Ini dua. Ini macam program-program misal lah. Kalau saya sebut hello, kamu sebut hey, boleh? Hello. Muslimat saja, hello. Dia pun tidur betul lah. Tapi kepala tak hangguk pun. Ni kepala hangguk rapat habis. Muslimat ni kepala tegak tapi tidur kat bawah. Hello. Muslimat saja, hello. Okey. Ciri